Ada yang memberi kenyataan mengatakan anak tidak berhutang apa-apa kepada ibu bapa kerana si anak tidak meminta dilahirkan. Justru ibu bapa tidak boleh mengharapkan si anak membayar apa-apa, malah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk menyediakan rumah, makan minum, pakaian dan pendidikan kepada anak-anak bagi memastikan si anak berjaya di masa depan. Ibu bapa juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan anak-anak bahagia. Saya melihat bahawa kenyataan ini salah, tidak tepat, bahkan melampau sehingga ke tahap seperti mengabaikan apa yang telah diperintahkan oleh agama dalam hubungan antara anak dengan ibu bapa. Apa perintah dalam hubungan anak-anak dengan ibu bapa? Birrul walidain, hormat, taat dan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa. Di samping birrul walidain, ada larangan uquq, larangan derhaka kepada ibu bapa, iaitu melakukan apa yang mengundang maksiat terhadap Allah. Di samping rasa tidak senang ibu bapa, marah, kecewa dan rasa sedih mereka. Anak-anak kena jaga perkara ini. Sedangkan Allah mengatakan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Lihat bagaimana Allah gandingkan hak dia dengan hak ibu bapa. Hak Allah supaya kita mengesakan dia semata-mata. Hak ibu bapa ialah dengan kita berbuat baik kepada dia. Bagaimana pula ada yang kata anak tak berhutang apa-apa. Bahkan dia ada tanggungjawab dan bebanan, kewajipan untuk berbakti dan berjasa kepada ibu bapa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Mahukah kalian aku jelaskan antara sebesar-besar dosa? Nabi kata, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Menyekutukan Allah dan derhaka terhadap kedua-dua ibu bapa. Sekali lagi kita lihat digandingkan dua perkara ini. Menyekutukan Allah, kita sedia maklum bahawa itu sebesar-besar dosa, betul? Dan Nabi gandingkan dengan derhaka terhadap kedua-dua ibu bapa. Dan ada dalam ayat lain Allah kata, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan uff, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, sopan santun. Yang diperintah supaya jaga perkataan. Anak-anak kena bersopan santun, berkata baik, berlemah lembut. Jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang dilihat keras, kasar, membentak, menyergah mereka. Apatah lagi jika ada yang sampai menuntut mak bapak minta maaf kepada anak. Subhanallah. Sebab si anak tu terguris hati dengan perbuatan atau perkataan ibu bapa tu. Sepatutnya anak-anak yang kena sentiasa minta maaf dengan mak bapak. Takut ada benda-benda yang tak dilakukan sepatutnya tanpa sedar. Apatah lagi kalau secara sedar. Maka dari mana pula datangnya fahaman bahawa mak bapak kena minta maaf dengan anak-anak? Wajar ke tak wajar? Saya lihat bahawa ini adalah satu perkara yang celaru sama sekali. Sedangkan Allah mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm." Dan jika kedua-dua ibu bapa mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau tidak tahu, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetap bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Lihat, walaupun mak bapak suruh si anak melakukan sebesar-besar dosa, buat syirik, adakah ketika itu anak diberi ruang untuk menderhaka secara terbuka dan mutlak? Tak. Hanya dalam bab maksiat, syirik, kufur, dia tak boleh taat. Tetapi kita lihat Allah sejurus selepas perkara itu, Allah kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan baik dengan kedua-dua ibu bapa tu. Menunjukkan bahawa dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan yang barangkali tak berapa menyenangkan, menyuruh si anak melakukan hal-hal yang tak sepatutnya. Mak bapak melayan si anak dengan cara-cara yang tak sepatutnya. Ada berlaku, tetapi prinsipnya tetap sama. Tetap kena layan dengan baik mak bapak tu. Tak ada barang ruang yang diberikan oleh syarak untuk si anak menderhaka dan meninggalkan, menjauhkan dirinya daripada mak bapak dan sebagainya. Nak kata hubungan antara anak dengan mak bapak, terutamanya apabila ibu bapa tu sudah meningkat tua, sudah lanjut usia, ketika mana mak bapak mungkin tidak dapat nak menguruskan diri mereka seperti mana sebelumnya, timbul persoalan, tanggungjawab siapa untuk menjaga mak bapak yang sudah uzur itu? Ada yang beranggapan bahawa dalam keadaan macam tu anak-anak bergile-gile jaga mak bapak. Kita kata jawapan ini tidak tepat. Bahkan anak-anak perlu berlumba-lumba menjaga mak bapak. Di mana siapa yang mendahului, dia yang mendapat pujian. Siapa yang lambat, siapa yang lalai, dia yang rugi. Dia tidak mendapat apa sebarang keuntungan pun. Barangkali pada pandangan dia, dia rasa bahawa dia selamat, tak payah nak susah-susah. Tak, engkau telah rugi. Dikala dalam keadaan macam tu, sepatutnya engkau berlumba-lumba untuk berjasa, berbakti, berbuat baik kepada mak bapak.